Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah kita memulakan sesi daurah kitab, ya. Kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Al-Aqaid. Sebuah kitab yang sangat masyhur di bumi tanah Melayu kita ni dalam bidang ilmu usuluddin, ya. Jadi sebelum daripada kita melanjutkan pengajian kita, insya-Allah marilah sama-sama kita hadiahkan bacaan Fatihah buat junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh para anbiya, kepada seluruh para wali, para sahabat, muslimin muslimat, tutup guru kita semua, dan khususnya kita hadiahkan bacaan kepada tuan kitab kita ni, iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah metod ataupun kaedah pengajaran saya ni insya-Allah saya cuba nak ringkas, insya-Allah padat, dan insya-Allah saya akan hurai beberapa tempat yang agak sukar untuk sama-sama kita memahami ibarat kitab Faridah ini. Seterusnya kita memahami segala isi kandungan yang terdapat dalam kitab ni. Jadi kalau nak lebih lagi, kena mengaji di pondok lah. Ini sebagai perintis saja, ya, kepada mereka yang masih lagi belum mempunyai asas, ataupun kepada orang awam, insya-Allah saya akan gunakan bahasa yang seringkas ataupun bahasa yang paling mudah untuk kita bincangkan, insya-Allah. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kata musannif rahimahullahu taala, yakni siapa musannif kita, yakni Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fatani, seorang ulama yang hebat, yang pakar dalam ilmu usuluddin ini. Apa kata dia? Dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita cuba tengok sikit ya, apa yang ada di sebalik Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimah ini dimulakan dengan ba. Kalimah ini dimulakan dengan ba, dan ba ini mengikut pandangan para ulama mengandungi beberapa makna, ya. Beberapa makna, dan antara makna yang banyak dipilih oleh ulama ialah ba dengan makna lil musahabah, menyertai, penyertaan. Dan setiap haraf jar, setiap huruf ba, haraf jar dia mesti ada muta'allaq. Dia mesti ada muta'allaq. Dia bergantung di mana. Dia tak mari haraf jar terus, jadi muta'allaq dia, tempat bergantung dia, dia kena takdir sendiri. Kena takdir sendiri atas perbuatan masing-masing. Jadi kalau musannif kita ni, dia mengarang kitab, maka takdir dia u'allifu hazal kitab, ataupun u'allifu hazihir risalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengarang risalah ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tu alik dia, alik pengarang. Manakala alik kita baca ni,
kita takdir cara kita. Lagu mana? Aqra'u hazihir risalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca risalah ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kalimah bismillah ni maknanya ba tu dia nak kepada muta'allaq, tempat dia berkata. Okey, baik. Satu perkara lagi dalam ilmu nahwu, dia mari bismillah dengan ba simi, tak ada alif. Faham mana alif tu? Ni rekah lah, huruf rekah lah. Jadi alif pada ismu tu dibuang. Pasal apa dibuang? Sebab jumlah Bismillahirrahmanirrahim ini disebut secara sempurna, tanpa disebut muta'allaq. Kalau kita sebut muta'allaq, bukan takdir sebut betul-betul, tulis betul-betul muta'allaq, maka dia kena buang. Dia kena buh semula alif pada ismi. Contoh kata, kita kata contohlah dah mau buat gini ni. Aqra'u bismi. Dia kena mari alif. Pasal apa? Pasal ada muta'allaq dia. Tapi bila tak ada muta'allaq ni, dia mari bismillah terus. Jadi asal dia alif, ada alif lah asal dia. Tetapi dia dihazaf alif kerana disebut secara sempurna tanpa disebutkan muta'allaq. Itu sebab dia. Mereka-reka lah. Tak si huruf panjang, takut penipal. Okey, baik. Dan ismi makna nama dengan nama Allah. Siapa Allah Ta'ala tu? Jadi Allah tu ialah lafzul jalalah, satu lafaz yang paling agung, lafaz yang paling agung, nama Allah Ta'ala. Jadi Allah itu siapa dia? Allah itu ialah nama bagi zat, nama bagi zat yang bersifat dengan sifat apa dia? Yang bersifat dengan segala sifat kamalat dan ternafi segala sifat naqais, sifat kurang. Jadi Allah tu nama. Nama bagi zat. Nama bagi zat. Okey, baik. Jadi itu Allah. Reka-reka macam tu. Jadi Allah Ta'ala ni, kalimah Allah ini dia panggil kalimah yang khusus. Khusus untuk Tuhan kita saja. Khusus untuk Tuhan saja. Maknanya kalimah ni dia panggil khusus pada lafaz ataupun khas pada lafaz dan khas pada makna. Maksudnya kalimah Allah Ta'ala ni pada lafaz dia tak boleh guna kod lain dah. Dia hanya untuk Tuhan kita sahaja. Tak boleh guna kod lain dah. Tak boleh panggil kepada makhluk berasal dari nama Allah ya anak kita, tak boleh. Kecuali kita idafahkan. Abdullah tak apalah. Ibadullah tak apalah. Jadi hak idafah tak apa. Kalau nak buat nama anak Allah tak boleh. Sebab lafaz Allah tu dia khas bagi Tuhan saja. Bagi Tuhan kita saja. Okey. Dan dia juga khas pada makna. Dengan makna Allah Ta'ala itu hanya khusus kepada al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Allah ni dia khusus kepada yang disembah dengan sebenar. Makna agak kalimah Allah Ta'ala ni tak boleh pakailah kepada yang tidak disembah dengan sebenar. Ada gagal mula ni kalau kita ingat lagi tak. Orang Kristian nak guna kalimah Allah tak boleh lah. Nak guna juga, jangan kita redha lah, tak boleh redha. Pasal apa? Kalau orang Islam redha kalimah Allah, orang lain guna, orang kafir guna untuk Tuhan dia, tak kena. Pasal apa? Sebab kalimah Allah ni pada lafaz dia pun khas, pada makna dia pun khas. Tak boleh guna kok sikap dan tak boleh. Faham sederhana. Jadi kalau faham benda lagu ni tak gagal lah. Jadi hak gagal ni sebab tak faham, sebab tak mengaji nah. Okey, baik. Kemudian kita pergi masuk pula kalimah Ar-Rahman. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni dia dasar, kata dasar dia. Semua tu daripada rahmat belaka. Cuma ada beza nah. Ada beza. Beza lagu mana? Ar-Rahman ni Allah yang bersifat pemurah itu kena kepada Al-Mun'imi. Al-Mun'imu bijalailin ni'ami. Ulama kata Allah Ta'ala yang memberi nikmat dengan nikmat hak kasar-kasar, hak boroh-boroh. Allah Ta'ala ni boroh.
Dia bui belaka nikmat dia. Orang kafir hak lawan dia pun bui nikmat juga nah. Tengok orang kafir duk lawan dia kenyang, makan, tidur jendera ada masalah. Pitih banyak, kereta besar, nak bini besar. Orang kafir. Kalau kira agak tak sedar bui lah menguduk lawan Allah Ta'ala okay? Tapi tak, dengan sifat Rahman ni Allah bui belaka. Siapa kelembu kurbakan bitik ayat dan sebagainya semua dapat. Itulah makna kata al-mun'imu bijala'ilin ni'ami. Allah Ta'ala bagi nikmat dengan nikmat hak kasar. Nikmat cara bogoh. Ya. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim maknanya yang maha pengasih. Bila sebut kata kasih ni gak, kok kafir tak kasih dah lah. Tak kasih dah lah. Jadi sebut kata kasih ni apa dia? Al-mun'imu bidaqaikin ni'ami. Allah Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang halu-halu, nikmat yang seni-seni. Lagu nikmat seni tu nikmat yang hanya boleh kepada orang beriman, tak boleh kepada orang kafir. Tak boleh ke lembu kurban itu tak boleh. Jadi itulah dia panggil pemberian nikmat dengan sifat rahim Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana situ? Jadi kita tengok beza Rahman dengan Rahim tu itulah beza dia. Jadi Rahman ni umum, dia pergi belaka. Kau siapa-siapa, tapi Rahim ni dia khusus kepada orang yang beriman saja. Syurga Tuhan tak bagi kat orang kafir. Tuhan bagi kat orang Islam saja. Dia punya apa dengan sifat Rahim dia. Okey, bagaimana? Insya-Allah. Okey. Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin sumushal ma'rifati musyrifatan bi anwarit tauhid wal yaqin. Puji itu bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang mukmini akan beberapa matahari pengenalan. Tengok bahasa dia. Padahal cemerlang ia. Cemerlang ia, balik mana ia tu? Balik kepada hati orang mukmin tadi. Dengan cahaya tauhid dan yakin. Jadi ayat dia ni ayat tinggi orang panggil ayat balaghah. Jadi dalam ayat ni dia mengandungi tasybih, perumpamaan. Jadi hamba pitah tu lah nak suruh mudah faham. Hamba cuba bawa mari ibarat hak paling mudah lah. Jadi maksud cakapan ini lepas ni hamba rasa kalimah-kalimah dia nak ayat maksud dulu. Jadi maksud daripada ibarat hak kita baca saat ni itu maknanya ulama menyerupakan langit tepat naik matahari. Jadi naik matahari yang hissi, yang boleh tengok dengan mata. Jadi Allah menyamakan dengan apa? Dengan hati orang mukmin. Tepat naik matahari maknawi, tepat masuk iman, tepat masuk Islam. Makna kata hati manusia ni cerah weh. Tak serupa matahari hok naik ke langit cerah. Cerah kat mana tu? Kalau langit ni cerah dengan sebab ada matahari yang menerangi dia, sehingga kita jalan tak sepak ke apa, maka hati orang mukmin saat ni yang ada makrifat, yang ada tauhid ni cerah juga. Seperti mana cerahnya matahari, maka lagu itulah cerahnya hati orang mukmin. Bila mana cerah hati orang mukmin, maknanya hati dia ni tak gelap lah. Hati dia makrifat, dia kenal Tuhan. Dia tak geleceh dah. Cerah dah. Lapu suluh dia terang dah. Dia tak akan jatuh kepada kesesatan dah. Itulah nak ayat perumpamaan dalam ibarat yang disebut oleh musannif tadi. Okey, baik. Jadi hamba ambil perkataan hak atas balik. Kita ambil sasa. Kemudian kita ambil dalam perkataan alhamdu. Alhamdu. Jadi malam ni kita pakai mukaddimah sahaja. Jadi alhamdulillah. Puji itu bagi Allah. Ada ulama kata puji-puji. Ada ulama kata pujian. Ada ulama kata segala puji. Boleh belaka.
Walaupun kita tengok kalimah alhamdu ini, alhamdu ni dia datang, dia mari dalam keadaan bentuk mufrad ni. Alhamdu mufrad. Singular nah. Bukan jamak. Tapi makna dia tu merangkumi banyak perkara. Merangkumi banyak perkara. Jadi merangkumi banyak perkara. Luah makna dia. Sebab tu kita kata segala puji. Jadi alif lam tu lil istighraq. Dia mencakupi banyak jenis puji. Jadi walaupun disebut dengan mufrad satu puji, tapi puji ini disebut oleh para ulama dia ada 4 jenis puji. Ada 4 jenis puji. Ni ingat taruh ada 4 jenis puji. Okey, ambil tulis sikit supaya senang tak kita ngaji tak hilang. Jadi alhamdu puji saat ni ada 4. Pertama puji qadim. Okey. Puji qadim bagi qadim. Kedua qadim bagi hadis. Ketiga hadis bagi qadim. Okey. Tak mahu tulis gini lah payah dia tak jadi. So 2 3 dia membuat semula. Okey, baik. Dan yang keempat gapo dia yang keempat? Puji hadis bagi hadis. Maksud puji qadim bagi qadim ni Allah Ta'ala dia puji diri dia sendiri. Allah Ta'ala dia puji diri dia sendiri. Dia puji lagu mana? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia puji diri dia. Dia kata aku ni ni'mal maula, sebaik-baik pemerintah. Sebaik-baik pemerintah wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Tuhan sebut kepada kita, aku ni Tuhan kata sebaik-baik pemerintah. Tak ada dah pemerintah lain. Akulah yang paling baik. Akulah yang mentadbir semua sekali. Wa ni'man nasir, dan akulah sebaik-baik penolong. Aku tolong, aku belakang ada tolong sekalian makhluk itu. Tak kira puji kita dah. Jadi Allah dia puji diri dia sendiri. Jadi kalau kita tak boleh puji kita sendiri jadi akad ekor. Jadi Allah Ta'ala tak apa, sesuai dengan kebesaran dia, dia puji diri dia sendiri. Itu dia panggil puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala puji makhluk. Contoh kata Allah Ta'ala puji Nabi Ayub AS. Sebab Ayub ni antara Nabi yang paling sabar lah. Allah Ta'ala beri sakit ke dia. Nak siapa kau tak nak banyak orang sakit dia. Tapi dia masih lagi bersabar. Maka Tuhan kata mana? Tuhan kata ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, innahu sesungguhnya Ayub, Nabi Ayub, awwab, dia orang yang banyak bertaubat, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala puji kekasih dia makhluk, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Jadi yang ketiga, puji hadis bagi qadim, maknanya makhluk puji Allah Taala. Kita lepas makan sedawa, alhamdulillah, kita kata. Siapa puji tu kita puji. Kita puji siapa? Kita puji Allah. Sebab dia beri nikmat makan kita boleh makan kenyang, kita kata alhamdulillah. Itu makna puji hadis bagi qadim. Dan yang terakhir sekali, yang keempatnya, puji hadis bagi hadis, makna kata manusia ataupun makhluk puji sama makhluk. Biasa rumah kita dah, kita puji orang tina kita dah. Puji orang tina. Comel dan memakan kata-kata. Tu kat gebah hidup orang tina kita dah. Dia akak hidang makan, kita kata oh sedapnya saya masak nah. Bergebah pula lebih hidup. Jadi kita puji dia. Pasal apa bergebah lebih hidup dia tak faham. Dia tak faham. Hakikat puji tu klik siapa nah. Jadi puji makhluk kepada makhluk. Dan bahkan semua puji hak pak sana itu qadim bagi qadim, qadim bagi hadis, hadis bagi qadim,
Tak, hadis bagi hadis. Jadi semua sekali ni adalah lillah, milik Allah Ta'ala, tertentu bagi Allah Ta'ala. Jadi lam pada kalimah lillah tu dia panggil lam lil ikhtisas, ataupun kita boleh kata lam lil istihqaq. Kalau kita kata ikhtisas, maknanya segala puji saat ni, hak pak saat ni tu khusus bagi Allah Ta'ala saja, bukan orang lain dah. Ataupun istihqaq, segala puji hak pak saat ni tu berhak, hanya berhaknya untuk Allah Ta'ala saja, tidak pada orang lain dah. Makna kata tuan-tuan sekalian, hak pak perkara puji saat ni nah, semua klik kepada Allah Ta'ala belaka ni. Klik kepada Allah belaka ni. Mana Allah puji Allah pun dia puji. Allah puji makhluk pun klik pada Allah Ta'ala juga puji tadi. Hatta hak nombor 4 ni dak, hak ramai orang perasan ni, makhluk puji makhluk. Bagi orang yang tak mengaji dia kata orang puji aku, aku hebat ni. Tak. Bukan lagu tu. Nah, berapa orang puji kita? Kita ni ada ilmu. Siapa ilmu kita? Allah. Kan klik pada Allah Ta'ala juga. Nah, kita puji orang tina kata comel we demo. Siapa comel ke dia? Allah. Jadi klik pada Allah Ta'ala juga. Nah, pandai dia memasak. Siapa pandai? Allah. Jadi nak tak nak segala puji itu klik pada Allah Ta'ala, tak klik pada manusia. Manusia reti berapa? Kalau tidak kerana Allah Ta'ala tak jadi ke sekarang. Jadi sebab itulah 4 perkara puji saat ni dia klik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beres. Jadi allazi atla'a, Allah yang menaikkan dalam hati orang mukmin saat ni, Allah akak. Hati orang mukmin ni Allah akak tinggi akan syumusal ma'rifati, pada beberapa langit segala hati orang yang mukmin akan beberapa matahari pengenalan. Mana Allah masuk dalam hati orang mukmin tadi makrifah. Allah masuk makrifah. Insya-Allah dengan kita mengaji, kita faham tauhid, kita faham ilmu Allah ni, dan Allah memasukkan, Allah mengangkat hati kita ni kepada makrifah, kenal dia. Jadi kalau tengok sini atla'a fi'il madi kan. Jadi fa'il dia Allah. Jadi maf'ulun bihnya ialah syumusal ma'rifati, matahari makrifat. Jadi makrifat ni dia tinggi seperti matahari yang menyinari alam ini. Jadi bila mana hati kita ni ada makrifat, mengenal Allah Ta'ala, maka hati kita tinggi. Hati kita bercahaya bi anwari tauhid wal yakin, dengan cahaya tauhid dan cahaya keyakinan. Baik. Kemudian wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi. Wassalatu wassalamu, ada habis lagi uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi Sayyidina Muhammadinil mab'uts bi bashiril mu'jizati li ta'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Dan rahmat, apa rahmat tu? Jadi terjemah daripada selawat, solat. Jadi solat ini, selawat ini, dia ada beberapa makna. Mana kalau selawat tu mari daripada Allah Ta'ala, dia panggil rahmat. Kalau mari daripada malaikat, dia panggil istighfar. Kalau mari daripada manusia, daripada makhluk bawah ni, dia panggil doa. Jadi selawat dan salam, selawat situ dengan rahmat, dan rahmat Allah maksud dia, dan kesejahteraan, keselamatan atas juru bahasa ketuhanan, tukar terjemuh Tuhan. Apa maksud tukar terjemuh ni? Hak jom menyapa wahyu lah. Wahyu ni kalam Allah Ta'ala. Jadi Nabi lah tukar terjemuhnya, tukar sapa, tukar bawa, sapalah kepada wahyu tadi, disampaikan kepada sahabat-sahabat baginda. Kemudian pakat duk menyapa semua sapa kita hari ni ni. Jadi juru bahasa apa? Juru bahasa dia Nabi kita. Juru bahasa ketuhanan. Tukar terjemuh kalam Allah Ta'ala, buat masuk, buat mari kepada umat-umat dia. Okey, jadi minta selamatlah, minta rahmat Allah Ta'ala kepada Nabi kita. Dan yang menunjuk kepada keesaannya,
Jadi nabi-nabi kita ni ialah yang menunjuk, tukar tunjuk. Tukar tunjuk, tukar bimbing kepada keesaan, kepada tauhid. Maknanya kalau tak sebab nabi kita tunjuk jalan, kita tidak mentauhidkan Allah. Kita tak mampu nak mengesahkan Allah. Jadi kita boleh mentauhidkan Allah. Kita ngaji kitab ke apa, kau nabi je bimbing tu. Hak kita ngaji kitab ni wasilah ulama karya, hak nabi juga. Bukan ulama reka sendiri. Jadi Nabi je bimbing. Nabi je tunjuk ajar kita siapa kita kenal Allah Ta'ala. Orang yang tak kenal Allah tak saya ambil tunjuk Nabi. Tak saya mengaji. Jadi kalau kita mengaji, insya-Allah dia akan bawa kita kepada kita ni kenal. Kita mengesahkan Allah. Siapa dia? Badal. Penghulu kita, Sayyidina ni, penghulu kita Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad tu? Yang dibangkitkan, mana yang diutuskan oleh Allah dengan segala mukjizat yang mengalahi. Jadi Allah Ta'ala buat mari Nabi ni, dia buat mari juga mukjizat atas setiap Nabi yang dia latih. Jadi Allah Ta'ala hantar ke kita ni Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala buat mari mukjizat ke Nabi Muhammad. Dengan mukjizat saat ni tak ada orang berani lawan dah. Tak ada orang berani lawan. Cuba kita tengoklah. Kalau Nabi Musa mula, mukjizat dia apa dia? Antaranya lah banyak mukjizat Nabi ni. Antara mukjizat Nabi Musa ni ialah tukar jadi ular. Cuba kita tengok. Bila Nabi Musa capuk je tukar jadi ular, ada tak orang boleh lawan dia? Ada gedebel selama kening di kalangan puak-puak Fir'aun. Puak-puak ada taat kepada patuh Fir'aun saat ni. Tukar-tukar sahih Fir'aun. Air berkejut besar dia. Bila Nabi Musa lepas tukar jadi ular, ular tu makan habis ular-ular hak tu sahih Fir'aun. Dia tak nak lawan. Pasal apa? Sebab ular Nabi Musa ni bukan ular sengoti, tapi ular ni ialah ular mukjizat daripada Allah Ta'ala. Tak boleh lawan. Tu Nabi Musa. Nabi kita Muhammad banyak mukjizat, nak beratus-ratus mukjizat Nabi. Tetapi mukjizat hak lain kita tak nampak kelih. Hak Nabi tu bik cahaya kot tangan, Nabi belah bulan. Kita tak kelih. Tapi mukjizat hak besar depan mata kita, hak kita boleh kelih dengan mata kepala kita, apa dia? Mukjizat Quran. Jadi Allah Ta'ala hatta Nabi kita dia bawa sekali mukjizat Quran. Tak ada orang yang boleh cabar Quran. Siapa boleh cabar? Tak ada. Sebab tu dia kata mukjizat yang mengalahi. Kalah belaka. Siapa nak cabar? Tak boleh cabar. Kalah. Kalah. Nak berlawan dengan Quran. Jak dulu lagi ada orang kafir nak reka Quran. Tak jadi orang tak terima. Sebab dengan balarah Quran saat ni, dengan keindahan bahasa dia, keindahan ilmu dia, bayar badan apa semua sekali. Dengan keindahan ilmu nahu dia, tak nak tengok lah. Sehingga bahasa sastra pun kalah. Maka siapa boleh lawan tu pada bahasa baru, tak tengok pada kandungnya lagi. Jadi mukjizat Nabi kita Al-Quran saat ni, tak siapa khemak, tak ada orang yang boleh lawan, tak ada orang yang boleh mengalah ke Al-Quran. Jadi Tuhan atas mukjizat ni apa tu? Kerana mengkuatkan risalahnya, nak menguatkan risalah kerasulan Nabi kita tu, nak nampak bahawa dia tu rasul sungguh, supaya orang tak boleh nak think. Kalau ada orang think juga tu bukan dia lah tu hati gelap benar lah. Walaupun dia nampak dah Nabi Muhammad ni dengan mukjizat Isra' Mi'raj lagi, dengan mukjizat Quran lagi, dengan mukjizat belah bulan lagi, kalau dia engkar juga, tu kerah pedar dia lah. Kerah pedar dia. Maknanya nak menguatkan kerasulan, makna orang akan fikir bahawa dia ni Nabi Muhammad mesti rasul dengan mukjizat yang dia bawa saat ni tu. Dengan luar biasanya segala mukjizat saat ni. Dan membenarkan penunjuknya. Nak membenarkan penunjuk Rasul. Jadi hak Nabi bawa tu nak nampak benar, nak bukti kata benar, maka dibuktikan dengan mukjizat yang Allah Ta'ala hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita pergi sikit lagi dah. Wa ala alihi allazina balaghu darajatil ula bi'uluwi miqdari wa ashabihi allazina bazaghu nujumal huda
binassi akhbari, dan atas keluarganya, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi tu? Jadi keluarga Nabi ni tengok keluarga bak gapo ni? Keluarga Nabi dari segi bak nasabnya supaya dengan bak zakat lah. Bak nasab ni makna kata keturunan Nabi lah, Bani Hashim dengan Abdul Muttalib. Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib. Itu keluarga Nabi. Siapa Khemak lah. Keturunan Said tu keluarga Nabi. Hak tu tak ada gear dah kita. Kita bukan keluarga Nabi ni. Tak ada gear kita. Tapi hak kita kecek ni atas bab doa ni, bab doa. Supaya Allah Taala beri rahmat, beri sejahtera atas Nabi, atas keluarga dia. Bila kata bab doa, ulama kata keluarga Nabi pada bab doa ialah sekalian orang Islam, sekalian muslimin. Maka selamatlah kita tuan-tuan sekalian. Jadi kita orang Islam, orang beriman ni masuk juga dalam keluarga Nabi dalam bab doa. Mana kalau ada orang doa minta selamat keluarga Nabi, kita dapat. Kita dapat. Hak kita beriman dengan Nabi lah, tak beriman tak dapat nah. Jadi hak beriman dengan Nabi ni, umat Islam ni, bila kita doa kepada Nabi, keluarga Nabi, kita pun dapat sama sebab kita keluarga juga. Mana keluarga dalam bab doa. Faham dah? Jadi keluarga bab nasab ni lagi kepada Bani Hashim dengan Abdul Muttalib tadi. Kemudian keluarga bab doa ni dia lagi kepada semua orang Islam. Kecil besar tua muda jatuh betina. Yang sampai kepada mereka itu, kepada keluarga tadi. Kepada semualah beberapa pangkat yang tinggi dengan ketinggian qadarnya. Dengan sebab tingginya qadar Nabi, tingginya tahap Nabi kita ni, hak bersangkut paut dengan Nabi tinggi belaka. Sahabat Nabi pun tinggi. Keluarga Nabi pun tinggi. Tinggi belaka. Dan segala taulannya, yakni sahabatnya. Sahabat ni kena siapa ni? Sahabat ni kena kepada orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berjumpa dengan Rasulullah, tak kira celak ke buta. Mana dia berjumpa dengan Rasulullah walaupun sebentar, dan dia jumpa saat ni dalam keadaan dia beriman. Baru panggil sahabat. Ramai hak jumpa dengan Nabi, Abu Jahal jumpa, Abu Lahab jumpa dengan Nabi. Sahabat ke dia? Tak. Sebab apa tak? Walaupun dia jumpa dengan Nabi, dia adalah orang kafir, orang tak beriman. Kalau beriman keluar sahabat Nabi selalu dah. Contoh kata Abdullah Ummi Maktum, hak buta saat ni. Orang buta. Dia berjumpa dengan Nabi tapi dia tak ada kelih Nabi, tak nampak Nabi kelih dia. Pun diiktiraf sebagai sahabat Nabi sebab dia berjumpa dan dia beriman dengan Nabi. Dia percaya ke Nabi. Jadi dobik dianya jumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekalian itu orang panggil sahabat taulan. Yang gila gemilang, yang cerah, seperti macam cerah. Hal keadaan mereka itu segala bintang. Mereka ni cerah seperti bintang. Mereka itu siapa dia? Mereka itu ni segala taulan sana, sahabat sana. Mereka itu, keadaan mereka itu, yakni para sahabat, segala bintang penunjuk. Seperti segala bintang di langit. Bintang saat ni dia merupakan penunjuk jalan. Kalau orang-orang nelayan, orang turun laut zaman itu tak ada kompas berapa zaman itu nak. Dia pedoman mana? Pedoman kepada bintang. Tengok bintang langit. Nak turun ke laut tengok bintang, nak klik sebelah darat tengok bintang. Jadi bintang ni adalah petunjuk. Maka sahabat Nabi pun lagu tu jugalah. Sahabat Nabi adalah seperti bintang. Sebab tu Nabi kata ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Nabi kata sekalian sahabat aku ni, Nabi kata seperti bintang langit. Kalau mengikut dia, mengikut sahabat Nabi ni, sahabat aku ni, ihtadaitum, kamu dapat petunjuk. Pegang kemah dalam bab akidah baik, dalam bab syariat baik, dalam bab tasawuf baik, pegang.
seperti Nabi pegang, seperti sahabat pegang, insya-Allah selamat kita. Dunia akhirat. Dengan nas sabdanya, dengan nas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadilah ashabi kan nujum. Jadi Nabi royak kepada kita sahabat dia ni supaya bintang di langit. Jadi pentingnya sahabat Nabi ni, maknanya dia orang yang paling dekat dengan Nabi, dia lebih faham kepada Al-Quran, lebih faham kepada hadis Nabi. Jadi sahabat tu kita kena ikut sahabat Nabi, dan sahabat tu jugalah Nabi kata khairul quruni qurni, sebaik-baik zaman aku. Kemudian zaman selepas aku, kemudian zaman selepas aku. 3 kurung hak pertama tu yang dipanggil kurung salah tu adalah kurung yang terbaik. Pasal apa? Sebab dia lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hak lepas tu dah sampai kita ni dia jauh dengan Nabi dah. Makin jauh dengan Nabi makin berwarna ni. Hak dekat dengan Nabi pun ada hak berwarna. Maka tak peliklah zaman kita ni. Sebut bab Islam macam-macam tafsir nah. Kok tu kok ni, kok tu kok ni nah. Macam-macam bawa kepala. Tak peliklah sebab kita jauh dengan Nabi dah. Jadi hak nak ambil aku hak moleknya ialah hak kurung pertama, kedua, ketiga dulu. Yang ni di kalangan puak-puak salah dulu nah. Jadi insya-Allah kita akan panjang lagi perbahasan kita dalam siri-siri yang akan datang. Setakat tu dulu nah. Wa ba'du fahazihi risalatun fi fannit tauhid jama'tuha min iddati kutubin mu'tabarah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.